syaitan kerana perut, nampak tak? Ya, kerana tidur. Masalah tidur ni kita kena jaga pelihara semua, bukan cukup tidur, dan jangan kurang tidur, tak boleh pula ya. Tidur kena pada tempat, tidur kena pada tempat. Itu dia. Sebaik-baik masa tidur adalah masa tidur Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud bahagikan malam dia kepada 3, maka tu diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut lah ya, 1/3 untuk berqiyamul lail, sembahyang, 1/3 baca Quran, 1/3 tidur. Itu dia Nabi buat begitu. Jadi makna kata Ma'asyiral hudar, hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat meneruskan kuliah lagi pada pagi ini. Lanjutan pada kitab kita muka surat 63 pada perkara B ya, yakni syaitan. Betul ya, insya-Allah B. Yang ini melihat kepada tajuk dia lah. Di dalam kitab uzlah, kita baca sikit di atas itu. Di dalam kitab uzlah itu hendaklah kita jaga musuh kita yang 4. Seperti yang telah disebutkan dalam ajaran ilmu tasawuf, merujuk kepada kitab Minhajul Abidin. Kalau tuan-tuan ada kitab Minhajul Abidin, kitab itu sekarang ada dalam edisi Rumi ya, di mana di situ disebut Imam Ghazali mengatakan beberapa halangan yang mengganggu orang-orang beribadat kepada Allah, yang menyebabkan ibadat kita tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, ataupun ibadat-ibadat itu tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kerana gangguan-gangguan, halangan-halangan yang 4 ini. Itu rujukan daripada kitab Minhajul Abidin lah. Jadi pengarang kita ambil saringan itu daripada kitab tersebut. Jadi yang pertama, dunia dah kita baca, dunia sebagai halangan yang pertama. Yang kedua ataupun B, syaitan. Ini musuh kita yang terang-terangan, lakum aduwwum mubin. Al-Quran sebut pada banyak ayat. Ia menggoda kita supaya kita patuh dalam tipu dayanya. Godaan syaitan ini biasanya datang apabila perut kita penuh kekenyangan dengan makanan dan minuman. Itu bahaya dia ya. Dia punca dia ataupun sasaran dia kepada orang yang makan kenyang. Kekenyangan perut, banyak makan, maka akan membawakan kepada gangguan syaitan. Syaitan akan mengambil kesempatan mengganggu kita, menghalang kita. Oleh sebab itu hendaklah kita latih perut kita untuk lebih cenderung kepada lapar daripada kenyang. Ataupun kalau kita tak boleh kontrol makan kita, ada orang makan, dia terpaksa makan, perut dia besar. Orang putih kata big stomach. Perut besar, dia makan banyak. Ada orang makan sikit, perut kecil ya. Itu adanya, kenyataan begitu memang betul. Jadi kita ganti dengan puasa. Kita ganti dengan puasa ya. Kita tak boleh kontrol makan, kita ganti dengan puasa. Lazimkan dengan berpuasa. Seumpama kita mengambil puasa hari Isnin atau hari Khamis, atau puasa 3 hari sebulan, 3 hari sebulan. Itu di antara kaedah cara untuk kita memelihara, mengawal perut kita lah. Dan dalam masa yang sama kita mengawal kesihatan kita. Itu paling baik ya. Puasa Khamis Isnin ni sangat-sangat membantu, khususan dalam urusan kesihatan ya, kesihatan kita insya-Allah. Contoh, karena kekenyangan perut menyebabkan berat ibadah dan lebih senang tidur dan lain-lain berupa pekerjaan yang sifatnya bukan ibadah. Kita mudah letih dan jadi malas. Itu sebabnya kita tak mau buat ibadat, ataupun buat ibadat tak bersungguh-sungguh. Ini sudah seolah-olah macam orang munafik lah, menzahirkan ibadat, sebenarnya dia sendiri tidak begitu berat untuk memelihara ibadat ya. Iza qamu ila salah, Allah Ta'ala kata iza qamu ila salah
qamu kusala yura'una nas. Apabila mereka berdiri solat, mereka berdiri dengan malas. Ya, ini sifat orang munafik. Tapi orang yang kekenyangan perut ni, dia akan ditimpa juga penyakit seperti itu, malas ibadat, buat juga gagah buat pilah. Bagi ada, bagi nampak, itu kali yura'una nas, lihat kepada manusia. Ini tak boleh. Jadi makanya kata musannif, hendaklah kita pelihara murid. Jadi dalam kita memasuki ilmu tasawuf ni, hadirin hadirat tuan-tuan, para penuntut, alhamdulillah, di mana garis pandu dalam ilmu tasawuf ni, saya belum pernah menyebut secara detail kalau kita mengambil kira ya. Kalau nak masuk dalam ilmu tasawuf, nak jadi sufi, nak masuk bidang kesufian, tasawuf, meditasi ya, beruzlah dan bagai-bagai, ada 7 perkara kita kena buat lah. 7 perkara committed. Orang nak mengaji ilmu tasawuf, nak mengamalkan ajaran tasawuf, dia terlibat dengan 7 perkara yang disusun oleh ulama lah, berdasar kepada kenyataan Quran dan hadis, bukan dia susun dengan hawa nafsu, dengan akal fikiran sendiri. Yang pertama dia panggil tajarrud, yang kedua uzlah, yang ketiga faqr, kemudian yang keempat dawamus sukut, dawamus zikir, yang kelima qillatul aqli, dawamus saum, yang keenam dawamus sahar, yang ketujuh safar. Semua tu dalam bahasa Arab lah, kita mungkin tak dapat nak faham dengan begitu lanjut. Cuba kita lihat dulu, saya beri seringkah faham. Pertama tajarrud, kalau Jarumi ya, T-A-J-A-R-R-U-D, tajarrud. Baca macam tu. Tu Rumi lah, senang, kita banyak boleh baca Rumi kan ya. Yang ni melepaskan diri daripada godaan ikatan dunia. Itu nombor satu yang kita baca tadi, dunia. Segala ikatan dunia, urusan-urusan dunia, kepentingan dunia ya, kita mesti letak nombor 2. Jangan buat nombor 1. Allah nombor 1, Rasul nombor 1, Al-Quran nombor 1, ajaran Islam nombor 1, ibadah nombor 1. Itu kita kena letak semuanya Allah tu diutamakan. Kita bagi prioriti kepada laluan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil tajarrud, supaya kita tidak terikat, yang melepaskan diri pada godaan dan juga ikatan dunia yang fana ini. Maka kerana kesemua ini boleh melalaikan kita. Jadi tajarrud misalnya meninggalkan rumah tangga, pangkat, meninggalkan pakaian yang indah ditukar dengan pakaian yang terbuat daripada bulu yang sangat sederhana. Ini kalangan ulama-ulama sufi lah yang diperbuat macam tu. Kita bukanlah kita buang semua tu, bukan buang dunia, nanti kita salah pula Kita ada dunia tu, tapi jangan kita gunakan masa-masa kita itu untuk kepentingan duniawi. Itu saja ya. Kalau ada rumah, kita duduklah elok-elok kan. Kita jadikan rumah kita tempat ibadat. Jadikan rumah itu tempat ibadat. Jangan dia hanya sebagai rumah untuk kita berehat, duduk, tidur. Itu tak boleh lah. Sebab tu Nabi kata, jadikan rumah kamu sebagai tempat ibadat. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Itu ada hadis tu. Kuburan ya, tidur ya. Ini yang salah. Jadi maka dengan kerana ini, kita kena faham bahawasanya adalah urusan kehidupan duniawi ini, walaupun kita berhajat kepadanya, kita perlu kepadanya, kita mesti adanya, tapi jangan sampai dia boleh menggugat, mengganggu, menghalang, meringan, mengabai, melalaikan ibadat kita kepada Allah. Itu kata Allah dalam Quran, diperingatkan kepada hari Jumaat untuk imam-imam baca surah ni, berkata sunnah Nabi, surah Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nak tengok peringat bunyi ayat tu dalam surah Munafiqun, tiap-tiap Jumaat dikumandangkan oleh imam kepada jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta benda kamu, anak pinak kamu melalaikan kamu daripada perintah Allah, daripada urusan ibadat. Nampak?
daripada mengingati Allah, khususan sembahyang. Itu paling penting. Bukan kata dia ganggu aja kita daripada sembahyang, sampai dalam sembahyang pun dia ganggu kita. Dia masuk fikiran kita, menjalar ke dalam jiwa hati kita, nubari kita, sehingga kita ingat dia. Allahu Akbar, dunia masih berligar dalam fikiran kita, masih hangat dalam jiwa kita, masih tertambah dengan akal nurani kita. Ini yang salah. Maka itu ayat itu Tuhan kata, jangan melalaikan kamu, sekurang-kurang melalaikan. Sembahyang jadi lambat pasal ada kerja, nampak sembahyang jadi cepat, buat gopoh gapah, lebih kurang melepaskan batuk di tangga kerana ada urusan dunia yang mengikat dia. Ini yang tak boleh tu. Ataupun mengabaikan sunat-sunat, tak ada masa nak buat sunat. Saya bukan ada masa nak buat sunat, sibuk, tak boleh. Ini yang tak kena tu lah. Dia tanam pokok tak ada buah, tak ada sunat gitu. Orang tak buat sunat ni, seolah kita tanam pokok tak ada buah. Tanam pokok semua jantan, tak ada betina, pokok tak keluar buah, jadilah ada pokok sudah, mau kalau gitu? Mustahil lah. Takkan kita nak pokok saja, buah tak nak. Jadi kalau sunat tu kita faham buah lah. Kalau kita abaikan sunat tu, maknanya kita mengabaikan, maknanya kita perlu pokok, tidak perlu buah. Na'udzubillah, memang tak kena, tak betul. Itu pokok. Jadi yang itu pertama kita sebut sebagai tajarrud. Uzlah yang kita baca sekarang, uzlah iaitu menyisihkan kita punya diri pergaulan masyarakat ramai yang bawa kerosakan daripada dunia, daripada ibadat dan dunia yang ma'ruf. Dunia kebajikan ada, dunia kebajikan kita perlu, tapi jangan dunia kebajikan kita itu menjadi suatu yang mengganggu kita ataupun merosakkan amal ibadat kita, yang boleh mencederakan akidah kita atau yang boleh melemahkan keimanan kita. Maka uzlah, menjauhkan diri pada simpang siur pergaulan dunia lincah, bukan dunia ma'ruf. Ini kita panggil apa? Sebagai uzlah yang kita baca sekarang, kitab yang kita baca sekarang. Yang ketiga, fakir. Fakir baca dengan qaf, jangan baca dengan kaf. Qaf, fakir artinya kita tidak punya apa-apa dalam kategori hitungan pergantungan, tak bergantung hati kita kepada makhluk. Itu artinya fakir. Tak bergantung langsung, tak bersandar langsung, tidak langsung berhajat kepada makhluk. Itu artinya fakir. Supaya kita lapang dengan Tuhan, hanya kita dengan Allah. Kalau masih bergantung dengan makhluk, masih bergantung dengan makhluk, masih bergantung kepentingan duniawi, masih bergantung dengan yang zahir, masih bergantung dengan urusan-urusan kehidupan yang tidak kekal ini, itu artinya kita akan jadi lemah. Kerana terlari konsep ta'abudi, iyyaka na'bud, akan dikau. Orang seladi tentang iya tu dalam tata bahasa Arab tu, maknanya kita memberikan penekanan, dia panggil adatul hasyar, sebagai sesuatu yang pasti hanya dia semata-mata. Itu artinya iyyaka. Boleh faham bila dia sabu kan, kita kena baca begitu lah. Jadi makna kata akan dikau jua kami sembah, akan dikau jua kami mohon pertolongan. Habis. Di sini artinya fakir. Kalau ada konsep kita begitu, hanya Allah kita sembah, kita tidak akan sembah kepada makhluk, kita tidak akan tunduk kepada makhluk, kita tidak akan bergantung kepada urusan-urusan makhluk. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua kami mohon pertolongan. Hanya Allah. Dia panggil isti'anah. Ada dua saya pernah sebut dah. Isti'anah dan istighasah. Istighasah pun Allah juga, tapi istighasah boleh sama kita. Kita jumpa kita sakit, kita jumpa doktor, minta ubat. Doktor, saya sakit, tolong bagi ubat. Tolong bagi ubat. Jadi itu dipanggil istighasah. Doktor bagi ubat, yang tolong bagi sembuh itu Allah. Faham isti'anah dan istighasah itu adalah Allah. Bukan istighasah itu memberi kesan. Faham ini akidah yang kita kena ada pada diri kita sendiri. Itu dipanggil sebagai pertolongan daripada Allah, yang kita masuk dalam istilah al-faqr.
fikir, makna faqr, makna kita sentiasa fakir kita. Sebab Tuhan sebut antumul fuqara'u illallah. Ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua berhajat kepada Allah 100%, 100%. Tidak ada satu benda pun yang kamu terkeluar daripada memohon kepada Allah, berhajat kepada Allah, ya. Jantung, degupan jantung, denyutan nadi, ya. Kemudian gelombang-gelombang udara yang ada dalam paru-paru kita, yang mengembakkan udara, yang mengeluarkan udara, yang hembusan keluar masuk, semuanya itu Allah. Tidak ada satu pun ada pihak lain mengambil kesempatan sebagai wasilah, tidak ada. Semuanya 100% daripada Allah. Maka itu dipanggil kita berhajat. Semua manusia berhajat kepada Allah. Tuhan tuju manusia lah, maknanya makhluk semua berhajat kepada Allah. Jadi maka jelasnya kita kena ada dalam soal faqr di sini, artinya sentiasa bergantung kepada Allah, ya. Kalau kita tidak ada itu, ini yang dinampakkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Kecelakaan adalah bagi pencela, yakni penghina, yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung dia, yang mengangkat, yang menyangkut, yang menyangka bahawa hartanya memelihara dia. Itu salah. Nah, aku kalau berhenti kerja tak tahu nak makan apa. Tak boleh lah. Aku kena kalau berhenti kerja aku tak tahu lah macam mana aku nak hidup. Aku mati kot. Itu yang salah. Bahasa-bahasa ni semua adalah membawa kepada syirik kepada Allah dan sebagai suatu penghinaan yang boleh mengundang kepada murtad. Tu baik tu kita kena ingat begitu, ya. Itu pakai laginya dalam At-Taghabun. Nabi akan suka baca surah Taghabun di tiap malam. Di tiap malam Nabi nak tidur, Nabi akan baca Taghabun. Bukan Tabarakalladzi saja. Banyak orang tak faham surah Taghabun ni. Nabi akan baca tiap-tiap malam, ya, sebelum tidur. Lepas tu itu kita kena buat semua lah. Duduk untuk Tabarakalladzi, ya. Taghabun ni dia jaga semua, bukan jaga kubur, ya. Dia jaga sampai kehidupan kita, ya. Orang yang baca surah Taghabun, amalkan Taghabun ini, dia akan sentiasa dikawal, jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kehidupan dia. Tengok bidang dia lah. Apa bidang dia? Tuhan akan pelihara bidang itu bagi dia. Itu kelebihan Taghabun. Dan dia sentiasa dimohon ampun oleh para malaikat. Malaikat minta ampun tadi ini bersih. Bila tidak ada dosa, kita ringan dengan semua urusan. Kita akan ringan semua urusan. Jadi dalam Taghabun kata Allah, innama amwalakum, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nampak tak? Wallahu indahu ajrun azim. Ya, kalau boleh kita hafal lah surah ni. Kalau boleh, ya. Memang boleh pun. Kita tak mau pergi boleh. Ya? Kalau kata tak boleh, bohong. Memang kalau Al-Quran kita boleh hafal. Boleh hafal. Tinggal lagi lambat cepat yang nak masuk. Dan kerajinan kita sentiasa kena baca, baru insya-Allah tak lupa. Taghabun, ya, surah ni. Itu kita sebut tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya sahaja, masih lagi hanya sahaja Tuhan sebut, ya. Harta-harta kamu, anak pinak kamu itu adalah fitnah. Fitnah ni artinya menguji kamu, mencabar kamu, nampak tak, ya. Dan boleh membawakan kepada berbagai perkara yang merugikan. Itu antaranya, ya. Anak pinak kamu akan merugikan kamu, memberikan kamu masalah dengan masalah yang kamu tak boleh selesai. Itu artinya fitnah. Jadi makanya adalah merupakan fitnah, dan serta langsung kita sebut kecubaan. Wallahu indahu ajrun azim, dan demi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ganjaran-ganjaran yang besar. Ganjaran-ganjaran yang besar. At-Taghabun, kita tengok pada ayat 15. Itu ayat tu, ya.
Kemudian kita jumpa lagi dawamus sukut, dawamuz zikir. Ni kita sambung dua-dua nombor apa? Nombor 3 4. Sambung ya. Dawamus sukut, dawamuz zikir, mendawamkan, melazimkan, sentiasa kita melihara mulut. Jangan, kalau boleh seelak jangan cakap banyak, kalau boleh kurangkan bercakap. Nampak tak? Kurangkan bercakap, pelihara bahasa kita. Ini paling penting sekali lah. Dalam urusan mulut ni kita kena jaga sangat. Sebab Nabi ada sebut dalam satu hadis, saya pernah sebut dulu, kalau sahabat-sahabat Nabi ada yang 10 orang sahabat Nabi jamin ahli syurga, kita dengar-dengar terliok. Kalau kita boleh jamin, Nabi boleh jamin aku masuk syurga macam sahabat-sahabat tu, kira betul kan? Nabi jamin umat dia masuk syurga. Tapi Nabi bagi syarat, ya, kalau kamu boleh jaga 2 perkara, Nabi kata, aku jamin kamu masuk syurga. Itu dia. Nampak? Itu jaminan Nabi, ya. 2 perkara, yakni kamu jaga apa yang ada di antara janggut dan misai kamu, mulut. Kamu jaga apa di antara 2 paha kamu, kemaluan. Jaga 2 benda. Nombor 1 jaga mulut, nombor 2 jaga kemaluan. Ya, 2 perkara ni kita boleh pelihara jaga. Nabi kata, aku jamin kamu masuk syurga. Ya, banyak masalah fitnah yang timbul, masalah jiwa kita yang terganggu, masalah syahwat kita melonjak kerana 2 perkara ni. 2 perkara ni, ya. Kalau mulut ni sampai kepada peringkat lara, nyanyian, menyanyi, nampak nak bergurindam, bersanjak, semua tu bawa kepada perkara yang boleh melemahkan kita punya kekuatan iman, melonjak kita punya syahwat. Nampak tak? Ini kena berhenti lah, kita jangan buat. Itu dawamuz sukut. Dawamuz zikir, sentiasa memperbanyakkan zikir kepada Allah, bergiat zikir. Jangan ada ruang kosong, kita diam, duk saja. Bahasa itu tidak ada dalam kamus orang beriman. Lazim sentiasa banyak berzikir. Sebut, bila kita lazim berzikir, dia akan jadi kelazatan. Bila zikir tu dia sudah mesra dengan saraf kita. Saraf ni, zikir ni ada hubung kait dengan saraf kita, ada kait dengan saraf kita. Khususan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 3 zikir ni punya hubung kait dengan saraf kita. Ya. Orang yang banyak berzikir ni insya-Allah terpelihara daripada penyakit saraf. Itu nombor 1, ya. Terpelihara pada penyakit saraf, ya. Saraf ni maknanya akan bawa kita lemah. Banyak sudut kita akan lemah, ya. Bahagian kepala, bahagian perut, bahagian pinggang, bahagian tangan, kaki, itu perlu kepada kesihatan saraf. Maka sebab itu huruf ni bila kita sebut zikir tu kena sebut dengan baik, dengan baca dengan fasih, dengan lancar. Jangan baca dengan tidak ada dengan tidak fasih, dengan tidak lancar. Macam kita nak sebut subhanallah, banyak kali saya sebut dah perkara tu, sebab kita sebut lepas sembahyang. Sebab tu Allah, syariat Nabi, sunat kita baca lepas sembahyang zikir-zikir ni, betul tak? Terpilih, ya. Subhanallah, paling-paling tidak subhanallah 10 kali. Sehingga ada hadis Nabi katakan, ya, banyak orang yang tak nampak jalan ke syurga. Mudah nak masuk syurga Nabi kata, tapi banyak orang tak nampak perkara ni. Apa dia? Hanya kamu menyebut subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali lepas sembahyang. Boleh tak? Tiap-tiap sembahyang amalkan 10 kali saja, bukan tak boleh. 10 kali lagi ringan, baca elok-elok subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Ya. Bila kita baca 10 kali itu, maknanya dia akan mesra dengan kita punya saraf semua. Kemudian dia akan jadi sedekah kepada saraf-saraf kita. Bila dia sedekah kepada saraf kita, saraf sihat, saraf dapat sedekah. Betul tak? Macam orang miskin dapat sedekah,
Alhamdulillah. Macam itulah saraf-saraf kita, dia perlu sedekah sebab kita guna dia 24 jam. Kita guna saraf-saraf kita untuk bekerja, bergerak dan bagai-bagai. Maka kita kena sedekah dekat dia. Dia jadi lemah, kita kena kuatkan dia. Ya, jadi nak kuatkan saraf-saraf kita tu mesti dengan zikir. Nampak? Subhanallah. Tapi kalau kita baca tak betul, subhanallah, 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 nak berlepas batuk di tangga bagi ada rupa tapi tak ada isi. Nak buat apa? Jadi lain pula lah. Maki Allah, maki Allah, maki Allah, maki Allah, maki Allah. Nabi kata fala tasubbud dahr, jangan kamu maki kepada masa. Nampak? Tu hadis. Jangan maki kepada masa. Apa pun dia sebut hari ni aku ni dia maki masa dia. Tu Nabi tak bagi. Fala tasubbud dahr, jangan kamu maki kepada masa. Ya? Karena masa itu adalah Allah. Maksudnya Allah yang bagi masa kesempatan kepada kamu untuk hidup. Nampak tak? Maka tu jangan kamu maki. Sekarang kita maki. Subhanallah, maki Allah, maki Allah, maki Allah tu. Dia bukan jadi penawak, jadi penyakit lagi. Besok kena penyakit macam-macam. Antara penyakit kerap hari ni, penyakit apa duk kena hari ni sekarang ni? Penyakit barah, kanser. Kanser ni hari-hari kita tengok ya. Hari-hari mudah kena. Macam-macam punya kanser datang hari ni. Pasal apa orang kata kena kanser ni? Ya. Antara sebabnya lah. Kerana dia menyebut dia berzikir dengan zikir-zikir yang tidak betul. Nampak tak? Dengan zikir yang tidak betul, ini mengganggu dia punya saraf, mengancam dia punya saraf, membawa kepada mudarat dia punya saraf sendiri. Saraf tu paling penting ya. Ini boleh menyebabkan kita jadi masalahnya. Antara sebabnya wallahu a'lam. Satu. Kedua, alhamdulillah. Yang ni lagi harum. Alhamdulillah. Dia bunyi ha merbutah, ha simpui yang tak keluar. Dia mesti rungkung. Ha maftuhah ada beza. Kita sebut dengan cepat alhamdulillah. Maknanya kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. Tak takut kan? Dia baca begitu. 33 kali tiap-tiap lepas sembahyang dia duk kata kematian bagi Allah. Suruh Allah tu mati. Kacau. Nampak tak? Apa jadi? Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, Nabi kata. Banyak orang baca Quran, Quran sendiri laknat dia. Itulah. Nampak? Subhanallah tu Al-Quran. Alhamdulillah tu Al-Quran. Allahu Akbar tu Al-Quran. Faham? Ya? Bismillahirrahmanirrahim tu Al-Quran. Jangan salah faham. Walaupun kita zikir, dia Al-Quran. Subhanallah itu Al-Quran. Alhamdulillah. Subhanallah amma yusyrikun. Al-Quran. Tak. Alhamdulillah. Banyak dalam Fatihah lagi. Terang. Ya, betul. Ya, wala zikrullahi akbar. Al-Quran. Nampak? Biar tak betul. Walaupun tafsir ayat ni dia jauh lagi, bukan itu saja. Tapi di antara tafsiran yang mengikut Sayyidina Ali, Quran yang kamu baca tadi tak betul, Quran itu akan kutuk kamu. Bila kena laknat jadi apa? Nampak tak? Antara laknatnya jadilah penyakit-penyakit berat-berat. Itu yang kita nak faham. Maka tu bacalah pelan-pelan. Tak boleh 33, ambil 21. Tak boleh 21, ambil 11. Tak boleh ambil 11, ambil 10. Tak boleh 10, ambil 3. Nampak tak? Sampai tahap tu punya ringan, supaya kamu dapat sebut dengan baik, dengan betul, dengan jelas, memberikan manfaat kepada kamu. Itu paling penting sekali. Dawamuz zikir dia panggil. Lagi ya. Kemudian kita sebut apa lagi sesudah dawamuz zikir itu? Qillatul akli. Qillatul akli. Kita kena jaga kita punya akal, pemikiran kita bersih, malu pada akal kita ya. Jadi qillatul akli ini maknanya kita kena sentiasa
menaruh peringatan yang baik. Bab ni masuk dalam urusan malu. Nabi ada sebut suruh kita malu kan. Malu semalam bawa di masjid ayat merah pasal bab hadis malu. Pagi ni dia relate pagi ni ya. Kita kena malu dan fikiran otak kita ni kena malu. Malu apa? Jangan fikir yang tak elok. Jangan fikir yang salah. Jangan fikir yang muluk-muluk yang boleh bawa rangsangan kepada syahwat. Nampak tak? Memikir masalah seks, memikir masalah rafas, ini menyebabkan fikiran kita malu. Jadi setiap kali akal kita ini kita bersihkan dengan sentiasa mendawamkan kepada zikir tadilah ya, mengingat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nabi kata berfikir kamu kepada makhluk Allah. Banyak benda yang kita boleh fikir lagi untuk kebaikan, untuk menyuburkan keimanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Apakah tidak manusia melihat kepada apa dia makan? Tuhan suruh kita fikir bab makanan, bukan fikir apa nak makan. Macam mana jadi makanan, macam mana urusan makanan, macam mana Allah memberikan kita makan, bagaimana olahan makanan, macam mana rezekinya makanan itu jadikan pada kita suatu gizi, suatu vitamin, suatu kekuatan, suatu rangsangan ya. Ini kita kena ambil faham makanan ya. Istimewa orang perempuan lagi, dia lebih tahulah sebab dia orang mengandung, pernah mengalami satu era dia orang hadapi satu ketika 9 bulan 10 hari ya. Ada makhluk dalam perut dia makan apa? Siapa bagi makan? Macam mana dia makan? Nampak ya? Ini maka Tuhan suruh kita berhati. Kemudian dia keluar pula tak pakai tali perut, pakai mulut. Ya, apa pula nak bagi makan? Dalam tempoh 2 tahun menyusukan anak tu. 2 tahun tu kenapa dia minum susu? Kenapa diberikan dia minum susu? Cukup 2 tahun. Sehingga ada pula hukum. Lepas 2 tahun tu ayat kencing dia sudah jadi ayat kencing yang masuk dalam najis pertengahan. Bawah 2 tahun jadi najis yang paling ringan. Itu ada sebab tu. Kena perhati. Ini semua masuk ayat ni lah. Falyanzur insanu ila ta'amih. Maka manusia tidak melihat kepada apa yang dia makan. Dia kena ambil perhati semua tu. Ini fikir yang Tuhan suruh. Tapi kita tak fikir itu. Kita duk fikir masalah aku nak makan di mana. Nak makan apa? Nampak tak? Nak makan apa lagi sedap? Duduk fikir tu saja, kita akan lupa kepada kebesaran Allah. Nampak tak? Ini jadinya itu masuk dalam bab dunia tadi dah mengganggu kita. Dan laginya dia kata tadi ini yang kata malu, dia kata malu ni 3 lah. Pertama, malu pada akal kita, fikiran kita mesti bersih. Kedua, malu perut kita. Masuk benda-benda yang thayyiban, yang baik. Jangan halalan halalan belum tentu thayyiban, tapi kalau thayyiban insya-Allah halalan. Jaga thayyiban, makan yang thayyib. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibah, Al-Quran kata. Wahai rusul, kita ni rusul ya, sebab tu dia bunyi ya ayyuhar rusul. Bukan Rasulullah saja, semua makhluk Allah yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman pun dipanggil rusul. Wahai semua rusul manusia yang diutuskan mari ke bumi sebagai makhluk, sebagai khalifah Allah, kita adalah rusul lah. Betul? Kena faham dulu tu. Jadi makanya kulu minat thayyibat, makan daripada yang thayyib, yang baik. Bila ada thayyib ada halal, tapi kalau halal belum tentu thayyib, belum. Ya, halal pula halal jaki. Halal luar tak boleh. Ya, kalau makanan-makanan luar ada juga ya. Yang mari daripada luar ditulis halal juga. Di tin tu dia print siap-siap dalam canned food kan, ada tulis. Itu bukan dia. Dia mesti daripada halal jakim kita punya. Sebab halal kita dengan halal negara luar tak sama. Itu faham dia kan? Kan macam kita tengok kedai-kedai makan tulis free, pork free, dia tulis. Ya, tak ada daging babi kan? Pork free. Tak ada daging babi. Tapi unsur-unsur proses tadi ini mungkin melibatkan najis yang kita tak nampak kan, alat-alat dia. Orang yang sendiri yang proses makanan tu, dia makan babi. Mungkin makanan tak ada babi, dia makan babi, masalah juga tu. Ini kita nak ambil faham lah. Jadi macam itulah ya. Jadi maknanya kita kena lihat kepada sudut
taibah yang paling baik. 2 perut. Nombor 3 kemaluan. 3 benda ni kita jaga malu lah. Malu pada akal, malu pada perut, malu pada kemaluan. 3 malu ni paling penting umat Islam. Wallahu a'lam. Itu sebagai contoh. Dia berdawam ini kita maksud sini pada segi aqilatul akli. Kemudian dia masuk lagi dalam dawamus saum, membiasakan puasa. Dawamus saum, ya, mendawamkan, melazimkan puasa paling penting. Tapi kita kena banyak. Kita sebut awal tadi puasa. Kemudian dawamus sahar. Dawamus sahar ni menghidupkan waktu sahur, bukan makan sahur. Menghidupkan waktu sahur dengan apa? Qiyamul lail. Sembahyang tahajud. Bangun 1 jam awal. Paling-paling dekat dengan subuh tu 1 jam lah. Sebaik-baiknya 2 jam sebelum subuh kita dah bangun. Ya, bangun untuk beribadat kepada Allah. Masa itu bagus. Ya, kita mandi pun bagus, air sejuknya bagus. Masa itu juga kita berzikirnya bagus. Masa itu juga badan tenaga kita akan mula mengembang kesuburan. Itu paling baik, ya, paling bagus. Maknanya, dan kita juga mendapat rahmat daripada Allah dengan begitu banyak. Saat sahur, waktu sahur 1/6 malam. Sahur tu 1/6 malam. Daripada maghrib sampai subuh berapa jam, kita bahagi 6. 1/6 malam tu adalah waktu sahur. Kebetulan waktu tu makan sahur, orang kata waktu makan. Bukan waktu makan. Sahur tu waktu penghujung sebelum subuh. Itu waktu sahur. Ya, bukan waktu makan sahur. Waktu tu ambil kesempatan makanlah untuk orang yang berpuasa. Itu aja hukum dia. Ya, jangan disalah pula. Kita buah makan sok tu. Dia bunyi sok mana dia mai. Sok jadi sok. Salah, ya. Tu nak kena jaga tu lah. Jadi insya-Allah tu. Jadi maknanya dawamus sahar, qiyamul lail, kemudian yang ketujuh safar. Safar ni kita kena berjalan. Orang dalam tasawuf ni kena berjalan. Safar, kita kena usaha berjalan, pergi cari ilmu, berjalan ke masjid, nampak, bergerak. Dia kenal lagu tu, ya. Hadir majlis ilmu, berjalan di mana ada guru mengajar, ada kuliah-kuliah ilmu, kita sampai. Kemudian ada tempat-tempat daerah, tak ada daerah kita pergi daerah luar, nampak tak? Sebab tu ulama-ulama kita dulu banyak bersafar. Itu dia, ya. Ini paling penting safar tu. Safar tu berjalan, ya, paling banyak. Dan kita pun dianjurkan berjalan. Kalau kesihatan kata, sehari kita kena berjalan paling kurang 10,000 langkah. 10,000 langkah, sehari. Itu kepentingan kita punya kota kesihatan pada kaki. 10,000 langkah. Kita kena bergerak, insya-Allah, ya. Baik. Bila kita bergerak dengan kaki, akan terikutlah tangan kita. Tangan pun bergerak. Ya. Jadi masyarakat Tionghoa dia buat pula satu usaha, kalau tak jalan kaki, goyang tangan. Sebab tu dia ada latihan goyang tangan, ya. Pagi-pagi dia duduk hayun tangan, ya. Dia duduk dia hayun tangan, ya. Sampai 5,000 kali. Goyang 5,000 kali goyang tangan tu. Itu paling baik, ya. Itu kaedah yang ikut yang Tuhan bagi jadi. Monyet kan, monyet buruk tu pakai tangan dah banyak. Dia pakai tangan dah banyak, itu artinya wallahu a'lam. Kita sambung. Habis dah tu, semua tu kita dah bagi tahu dah 7 perkara. Balik kita kepada syaitan tadilah. Oleh sebab itu hendaklah kita latih perut kita dan seterusnya. Makan suatu keharusan dan juga minum, tapi jangan makan dan minum sampai ke taraf di mana kita berat melaksanakan perintah Allah. Kulu washrabu wala tusrifu, Al-Quran kata. Makan minum jangan lebih, wala tusrifu. Ini yang tak betul, ya. Boleh makan tapi jangan lebih. Apapun lah, bukanlah makanan saja, apapun jangan lebih, ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan pekerjaan yang pertengahan, sederhana. Itu artinya, itu Islam, ya. Sehingga Nabi katakan ahli penghuni syurga pemikiran yang sederhana. Ahli syurga, itu ada hadis Nabi, ya. Ahli syurga ni, di antara penghuni-penghuni syurga itu, mereka punya pemikiran yang sederhana, kehidupan yang sederhana, pembawa
kehidupannya sederhana. Nampak tak? Iman tak boleh sederhana, iman kena penuh. Yang salah faham ya. Ibadat kena penuh, tak boleh sederhana. Nah, ibadat sederhana, kalau 5 potong 2 jadi 3, tak boleh ya. Ambil 3, tak betul ya. Itu yang Syiah tu, Syiah tu ambil sederhana lah. Dia kata ya, 5 potong 2 jadi 3 ya. Jadi 3 waktu sembahyang dia 5, waktu dia 3, tak betul lah. Kita tak. Sederhana ni urusan yang berkaitan dengan keduniaan, yang berurusan dengan urusan kehidupan, yang berurusan dengan urusan kehidupan sajalah duniawi, itu kita sederhana. Urusan agama, urusan Allah tak boleh. Nabi akan pilih. Kalau dipilih bagi Nabi 2 perkara, akan Nabi pilih yang ringan. Tapi ringan yang dipilih itu ringan urusan dunia, bukan ringan ibadat. Nampak ya? Kalau sembahyang duha 8 rakaat, ringan dia 2, sederhana dia 4, betul tak? Kalau ambil ringan ambil 2 lah. Tak betul, tak betul, tak betul. Sebab takwa, ketakwaan, yang kata takwa itu orang yang nak meruntunkan, nak bawa kepada takwaan, dia akan buat benda yang berat baginya pada ibadat. Nampak? Itu orang takwa. Takwa ni dia akan ambil benda yang berat, dia tak ambil benda yang ringan. Kalau ibadat lah, urusan dunia dah. Urusan dunia ambil ringan. Ya. Kalau apa nama, kita nak pergi Mekah kan, naik kapal terbang tu ringan dah. Berat ni nak kayu basikal. Tu berat. Nak pergi Mekah kayu basikal. Ada berat tu kan. Nak dapat pahala apa? Kayu basikal ni. Ya, mudarat ada. Ini Islam tak bagi. Itu bukan cara dia. Buang ikhtiar. Ya. Ini nak faham tu. Jadi maknanya urusan sederhana ni urusan duniawi. Bukan urusan ukhrawi. Urusan kehidupan, bukan urusan keagamaan. Itu faham. Masalah sederhana itu tidak ya. Pemikiran sederhana. Ahli syurga mereka adalah pemikiran sederhana. Sederhana duniawi ya. Dia tak melampau. Ya, sampai urusan pemikiran akal pun, urusan ilmu pun ya, dia jangan ambil sederhana. Kita kena boleh sejauh-jauh. Maka itu kita ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Ya, fardu ain, fardu kifayah, sunat ain, sunat kifayah. Kita ada 2. Jadi maknanya dua-dua kita kena pilih. Kalau urusan agama kita kena ada dua-dua. Urusan fardu ain pun kena ada, urusan fardu kifayah pun kena ada. Fardu kifayah ni berat, tapi itu yang terbaik. Kerana dia urusan akhirat, urusan agama. Betul? Ya, baik. Kemudian yang ketiga kita sebut nafsu. Syaitan ni tuan-tuan kena faham. Syaitan bukan jin. Bila sebut syaitan jangan bayang jin tau. Tak betul. Jin pun takut syaitan. Jin pun sembahyang macam kita juga. Dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jin baca. Jin macam kita tak nampak lah. Itu je bezanya. Makhluk yang wujud yang Allah tak bagi kita nampak. Kalau kita nampak kita dicela. Kalau kita nampak jin, tuan-tuan nanti celah, sekurang-kurangnya kita akan pandang sinis, pandang yang tak sihat lah. Sebab bentuk mereka tak macam kita, bentuk rupa mereka tak seindah kita. Nampak tak? Tuhan hanya jaga manusia ni. Laqad khalaqnal insan, dia tak kata jin. Nampak tak? Kami jadikan insan sebaik-baik takwim, maknanya jin tak masuk. Faham? Jadi jin rupa dia tak elok lah. Pada segi bukanlah tak elok, kurang elok daripada kita. Ya, kalau satu orang cacat depan kita pun kita pandang lain dia lah. Sama-sama kita cacat ya, kita akan nampak lain lah. Tiap-tiap kali kita tengok dia akan ada satu perasaan yang agak sedikit rendah kepada dia kan. Kesian dia ni cacat, duduk macam ni tak elok, betul tak? Macam itulah juga jin ni, dia keluar terjengol terus. Ada penuh orang terjengol depan kita hari ni, dia boleh nampak teruk ya. Kita ganggu nak ngaji tak boleh. Dengan bentuk depa, dengan keadaan ragam depa, nampak ya. Ya. Akan jadi susah. Maka tu Allah tak bagi kita nampak, dan depa pun minta kepada Allah. Iblis alaihi laknatullah minta kepada Allah, jangan bagi nampak kami kepada manusia. Nampak tak? Ya. Tu dia. Tu. Di akhirat besok mereka pula tak nampak kita. Kalau nampak kita, mereka nak digaduh. Awak mereka dapat hebat. Saya nak manusia ni dapat nikmat yang hebat-hebat. Ya? Nikmat syurga yang berhebat. Awak kami tak dapat lagu mereka. Maka tu Allah tak bagi mereka nampak kita pula di akhirat. Kita nampak mereka.
kita nampak depa di akhirat. Masa di akhirat kita nampak depa tak ada masalah. Nampak tak? Ya. Sebab di akhirat besok kita tidak ada lagi sifat hasad, tak ada sifat ujub, tak ada sifat sum'ah, tak ada dah. Semua sifat-sifat yang keji itu tak ada kepada manusia-manusia yang mana Allah pilih sebagai ahli syurga. Nampak tak? Itu je. Ya, ahli neraka nampak lah. Ahli syurga kita sudah ada kelebihan yang luar biasa, sebab tu kita nampak jin, kita tak nampak apa dah. Kita tak nampaklah satu kekurangan mereka. Ya. Allah buat dengan sebaik-baik. Kerana kita tidak ada sifat-sifat yang buruk pada diri kita. Dunia kita ada wujud, kita ada sombong, ada riya. Sebab tu kita pandang orang-orang yang kurang daripada kita ni rendah. Ya, ini di antaranya Allah tak bagi kita nampak. Jadi makna syaitan di sini tiga, ya. Syaitana, dakhala, ba'ida, kharaja. Dia tiga. Itu syaitana. Syaitana mengikut dalam bahasa Arab dia ada tiga. Pertama, dakhala, satu benda yang masuk kepada kita, yang mengganggu kita, yang menggugat kita, yang menghantui kita, ya, yang merimaskan kita, yang menimbulkan suatu kesesakan, suatu tekanan bagi kita. Itu dia panggil syaitan. Macam-macam lah. Makan tak betul, masalah, betul lah. Masuk benda yang tak betul, menyebabkan food poisoning, sakit perut, bagai-bagai. Syaitan lah tu. Ya, nyamuk yang datang hinggap kita, Aedes tu syaitan lah. Sebab dia membawa penyakit tu, bukan nyamuk tu. Nampak? Itu. Jadi apa-apa yang masuk kepada kita, yang memberi gangguan, yang memberi tekanan, yang memberi masalah, memberikan kesesatan, contohnya dah masuk ilmu yang tak betul, datang satu da'iyah ilmu yang tak betul, ini menyebabkan akidah kita sudah tergugat. Itu dia panggil syaitan. Dakhala, Arab kata, sesuatu yang masuk. Kedua, kharaja, sesuatu yang keluar daripada kita yang hak, keluar daripada kita yang betul. Nampak tak, ya? Itu kita panggil syaitan lah. Benda tu patut ada, tapi kita tak terima, kita buang dia, kita lontar dia keluar, kan? Ya? Nasihat-nasihat yang berguna, buang. Orang tak mau dengar. Ada usaha nasihat-nasihat yang baik, macam kuliah-kuliah lah. Ada kuliah-kuliah yang dibawa nasihat, menerangkan hadis-hadis Nabi, dia tak mau dengar. Syaitan tu. Nampak, ya? Kerana benda yang baik dia tak mau dengar, buang. Kharaja, keluar. Nampak tak? Syaitan tu. Ya? Tak mau dengar, tak payah dengar, tak perlu dengar benda-benda yang baik-baik, nasihat. Benda-benda tak elok dia dengar pula. Benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak bagus, orang mengumpat, maki, hamun, yang tu dia dengar pula. Ini katanya kharaja, keluar. Nombor tiga, ba'ida, jauh. Suatu yang jauh daripada kebenaran. Nabi kata, man amila bi ghairi ilmin faqad dhalla dhalala ba'ida. Barang siapa beramal tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, dia sesatnya, lagi jauh lagi sesat. Ya, macam lari kiblat. Kita letak kiblat tu, ikut dia lari sikit daripada dia punya darjah tu, kan. Kalau dekat tu dia buka kecil lah. Cuba kita pergi jauh, dia buka lagi besar. Nampak? Ya. Lagi jauh lagi sesat. Ya. Jadi makanya macam Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, pengasas ilmu tauhid sifat 20. Abul Hasan Asy'ari, ya, dia menganut faham Mu'tazilah. Dia tak tahu tu Mu'tazilah, salah. Belajar dengan pak tiri dia, Abul Hashim Al-Jubai, ya, selama 30 tahun menganut akidah yang salah, akidah Mu'tazilah. Sekarang kita panggil liberalisme. Itu sama dengan Mu'tazilah. Dulu, dia lebih pakai akal. Dia kata munasabah, tak munasabah walaupun Al-Quran tolak, tak munasabah walaupun hadis tolak, dia pakai akal dulu. Ini kita panggil Mu'tazilah. Dia menganut ilmu ni dengan pak tiri dia 30 tahun. 30 tahun, bukan 3 hari, 3 minggu. Akhirnya oleh kerana dia ni seorang ulama, orang hafal Quran, hafal hadis, ya, punya luas ilmu Islam, ilmu alat ni dia memang kuasai dengan begitu baik. Keturunan daripada sahabat Rasul pula. Nenek dia Abdullah bin Qis Abu Musa Asy'ari, nenek dia, ya,
Mubaligh Rasulullah yang diutus ke Syria. Maka dia ada dialog keturunan tu. Daripada tu maka Rasulullah datang ke dia dalam mimpi. Mimpi kan. Mimpi. Rasulullah kata ada apa yang kamu anut sekarang ini hendaklah kamu tinggalkan. Nabi tak kata sesat. Pertama Nabi kata apa yang kamu pelajari, yang kamu anut sekarang ni hendaklah kamu tinggal. Dia pun sedang-sedang tidur. Apa aku dah belajar ni, bapak tirai aku bukan calon-calon orang ni, orang alim ni, ulama besar. Takkan dia nak silap kot. Lepas 3 hari Nabi mai lagi. Mimpi lagi sekali. Nabi kata kat dia, kamu tinggalkanlah apa yang kamu sedang anut sekarang, yang kamu sedang ikuti sekarang, akidah tu tinggal. Ya. Dia buat doa juga. Lepas 4 hari Nabi mai kat dia, Nabi marah. Bahawasa apa yang kamu anut itu adalah sesat. Nabi kata, hendaklah kamu tinggal, aku suruh tinggal. Nabi kata sesat. Dan dia pun dia ni imam besar, seorang guru dan seorang imam besar di Masjid Basrah. Dia pun keluar 15 hari hilang, mana dia pergi pun dia tak tahu. Orang tak tahu, cari dia di mana, hilang. Mana tu syekh kita, tu imam kita, hilang 15 hari. Rupanya dia pergi menyisihkan diri dia. Dia buat satu revision, kajian balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kepada pendapat para alim ulama apa semua, merumus satu akidah. Jadi selama ini akidah dia salah, dia cuba memperbaiki, mengelokkan semula, membuat satu kajian yang drastik begitu untuk mengumpul satu akidah, merumus satu akidah yang sahih, yang sejalan bertabak dengan Al-Quran dan Sunnah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas 15 hari dia datang, masuk Masjid Basrah, naik mimbar, buka dia punya jubah, lempar. Dulu aku menganut satu ajaran yang salah, sekarang aku telah buang, seperti aku buang jubah aku, dia kata. Nampak tak? Dan aku telah bertemu dengan akidah yang sahih, akidah yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang disebut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Artinya ada yang ada apa nama ilmu 13 tu. Dia bawa 13 sifat, 13 bukan 20, 13 sifat. Itu asal dia. Kemudian murid dia Abu Mansur Al-Maturidi menambah lagi 7 jadi 20. Itu 20 sifat yang masyhur yang kita pakai seluruh dunia. Ya, seluruh dunia Islam pakai. Bila datang pula faham-faham Mu'tazilah ni masih disegarkan zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah, khalifah dia banyak yang menganut faham Mu'tazilah. Ya, banyak menganut faham Mu'tazilah, jadi menjadi mazhab akidah rasmi negara. Cuma datang ke belakang tu sikit, 2-3 orang khalifah Bani Umayyah seperti Umar Abdul Aziz baru membetulkan semula akidah. Maknanya akidah yang salah tu dibuang, ganti dengan akidah Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita mengaji sekarang ni, yang musibah 20 tu adalah akidah Sunnah wal Jamaah yang sahih. Yang tu kita kena mengaji. Kalau tidak, akidah kita hanyut. Kemudian ke belakang tu datang pula akidah yang agak lebih salah, macam yang disusun oleh Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah pada kurun yang ke-8 Hijri, yang ke kurun yang ke-6 Hijri. Jadi maknanya keluar satu akidah lagi yang salah, akidah 3 serangkai yang dia panggil. Ya, akidah ini telah dipelopori dengan begitu kuat sehingga terbawa oleh faham yang sekarang ini di Saudi kita panggil faham Wahabi, Wahabisma. Wahabism ni adalah satu akidah yang mana rumusannya daripada Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, satu akidah yang salah. Jadi salah Wahabi yang itulah. Yang kata Wahabi itu salah yang ni lah. Bukan ya? Bukan pasal tak baca kunut. Bukan tak baca talqin, bukan. Ya. Tak baca talqin, tak mau baca usolli. Ini bukan tak masuk begini, bukan Wahabi. Kalau orang tak baca talqin dia kata ni Wahabi kan. Bukan ya. Wahabi ni akidah. Akidah tu yang sanut, dia anut akidah Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah tu. Yang tu yang salah. Akidah tu yang salah ya. Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah sendiri kita tarik balik. Selama ini aku dah salah, aku tarik balik akidah tu, nampak? Dan aku kembali kepada Asy'ariyah, aku kembali kepada Asy'ari, nampak? Dia kata, tapi dah oleh kerana akidah ni sudah terlepas, ya, sudah begitu luas sekali,
dianut oleh masyarakat hampir suku dunia Islam menganut, ya. Sekarang hampir 2,5 separuh dunia Islam menganut. Kita nak tarik balik tak boleh, tapi pada kita yang sekarang ni kenalah guru pendakwah sekarang ni kena berjelaskan kepada masyarakat bahawa akidah yang dianut oleh masyarakat Saudi sekarang itu adalah akidah yang salah, tak betul. Kita balik kepada Asy'ari, kepada Asy'ariyah dengan menuntut ilmu sifat 20. Itulah akidah yang sahih, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sambung, ya. Baik. Kemudian kita ambil kepada nafsu sikit lagi. Ini adalah musuh kita. Nafsu timbul pada umumnya apabila kita kebanyakan tidur. Nafsu ni dia jadi rangsang, dia sudah tidak imbang, dia sudah tidak boleh dikawal kerana tidur. Tadi syaitan kerana perut, nampak tak? Ya, kerana tidur. Masalah tidur ni kita kena jaga pelihara semua. Bukan cukup tidur, dan jangan kurang tidur. Tak boleh pula, ya. Tidur kena pada tempat. Tidur kena pada tempat. Itu dia. Sebaik-baik masa tidur adalah masa tidur Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud bahagikan malam dia kepada 3. Maka tu diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikutlah, ya, 1/3 untuk berqiyamul lail, sembahyang. 1/3 baca Quran. 1/3 tidur. Itu dia, Nabi buat begitu. Jadi makna kata 1/3 je tidur. 1/3 ni kata ulama kaji, kalau bolehlah jangan kurang daripada 5 jam dan jangan lebih. Jangan kurang daripada 5 jam, jangan lebih. 5 jam paling baiklah. Kalau nak kurang pun 4 jam. Tidur satu malam 4 jam solid. Maknanya 4 jam tidur solid. Ataupun 5 jam. Kalau lebih daripada 5 jam, masalah nafsu kita tergugat. Kurang pada 4 jam, nafsu kita juga tergugat. Itu masalah dia buat kajian, orang kajian, siapa kita nak tahu, kita kena buat qiyamul lail. Jadi ini antaranya yang kata Nazi nafsu yang 7 tadi ini, yang rosak tu 3 nafsu awal tu, yang tu kita nak bendung. Boleh bendung 3 nafsu awal, yang lain tu akan ikut elok. 3 nafsu yang pertama kita nak jaga. Pertama nafsu amaratun bisu, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga mulhamah. 3 tu aja kita nak jaga dulu. Macam mimbar khutbah, dia ada 3 anak tangga, kan? Tu yang mula-mula orang buat mimbar Nabi, sahabat buat mimbar Nabi 3 anak tangga, ya. 3 anak tangga tu kita kena faham dulu. Yang keempat Mutmainnah, cantiklah. Mutmainnah duduk di tengah, apit 3 kiri, apit 3 kanan. Mutmainnah di tengah kiri, yang 3 tu amarah, lawamah, mulhamah. Mutmainnah, bila dah sampai mutmainnah, dia akan lonjak kepada martabat yang lebih tinggi. Ini datang sendiri, bukan kita boleh buat. Allah akan anugerah, upgradekan kita punya ketinggian nafsu, baru masuk kepada radiyah, mardiyah, kamilah. Kita kena tahu, semua tu kita kena ingat. Yang pertama amarah, manajemen, pengurusan. Dia urus organisasi jasadiah kita. Yang pengurus dia punya pengurus besar organisasi jasadiah kita adalah nafsu amarah. Kepalanya, dia manager. Itu panggil amrun, urusan. Arab panggil amrun, ya. Amarah bukan marah, ya. Marah tu ghadab. Marah bunyi macam Melayu tu marah, orang kata nafsu marah, bukan. Nafsu yang menganjur, yang memerintah, yang mengurus. Kalau manager, pengurus tu bagus, organisasi tu baik, betul tak? Pengurus tak betul, orang bawah pun tak betul, pengurusan tu paling penting, manajemen paling penting. Sebab tu amarah ni kita kena bendung dia betul, ya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang mari pagi ni berkuliah subuh, sembahyang subuh jemaah, diruntun bawa oleh nafsu amarah. Ya, nafsu amarah tu bukan dia buruk lah, kita salah guna, tapi amarah ni selalu menjurus kepada kejahatan. Dia nampak yang negatif, dia selalu, ya. Amarah ni dia akan nampak yang negatif, kita nampak yang positif, ya? Selalunya. Maka itu kita kena bawa dia lah, kita kena guna dia kepada
Positif. Macam kita kata ni, kita ada tiap-tiap orang ni ada dia punya jin sendiri. Alladhi wasfisu fi sudurin nasi, mundar mandir dalam dada manusia. Dia ada satu makhluk jin Tuhan bagi jadi kat kita ni. Jin tu, memang jin tu dia suruh yang tak elok. Dia buat apa kita? Dia dipanggil jin yang panggil khannas, nama jin. Khannas. Orang Melayu panggil apa? Pelak. Dia dengar pelak. Dia pelak besar. Tu kan? Pelak tu khannas lah. Dia mencari-cari jalan nak perkenal kita. Dia cari-cari celah. Dia nak mengenalkan kita. Itu kita panggil pelak. Bahasa Sunda. Tengok dalam kamus Dewan. Buka kamus Dewan tengok. Pelak tu apa makna? Ya. Ada dalam kamus lah. Ya. Maknanya Arab kata khannas. Khannas ni dia cari celah. Ada celah dia perkenal kita. Nampak tak? Dia masuk apa celah tu? Alladhi wasfisu fi sudurin nas. Masuk was-was. Apa? Itu faham tu. Tak kena tahu ni. Jadi yang benda tu duduk sini, Rasulullah SAW satu ketika lewat balik lah, giliak malam rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Giliak dia lah, Nabi balik lambat. Mari lambat sikit lah. Attendant Nabi tu lambat sikit malam tu. Dia pun tidur sebelah Rasulullah pun letak kepala sebelah Aisyah. Aisyah urut kepala Nabi lah. Tahu dia urut kepala apa? Nak tengok rambut tu basah ke kering. Tahu kan pasal barang basah kering tak payah cerita lah. Nabi kata tu dia, syaitan kamu telah mula bergelora. Nabi kata, nampak? Dia terkejut. Dia kata, kita ada syaitan dia. Apakah kau juga? Aku pun ada, Nabi kata. Maknanya tiap-tiap kita ada satu makhluk jin. Sebab tu bila budak, bila dia beranak, dia keluar perut, dia kena menangis. Menangis tu kerana jin tu lah usik dia. Jin tu lah. Jin tu dia usik. Tak ada. Jin tu akan usik budak tu, maka dia akan menangis. Usik tu caralah, dia main apa-apalah menyebabkan budak tu akan menangis. Bila menangis, mengikut kesihatan kata, paru-paru dia berfungsi. Kesihatan kata dekat tu lah. Pada hakikat, memang dia akan ketiga kerana dia datang ke bumi yang penuh dengan pancaroba. Dia duduk di alam perut dah memang selamat dah. Tak ada gangguan. Keluar pada alam perut, mari alam dunia, alam pancaroba. Maka tu dia menangis. Transfer ke tempat yang tak elok kan. Transfer ke dunia ni tak elok lah. Itu maka dia banyak-banyak falsafah dia lah. Budak tu menangis tu. Jadi maka tu jin ni dia akan bersama dengan kita. Tuan-tuan mari mengaji ni, dia lah ikut mari. Dia ikut mari lah ni. Kalau kita duduk biasa mengaji, dia pun jadi suka mengaji, dia bawa kita mengaji. Nampak tak? Kadang-kadang digerak kita, pergi mengaji, dia kata, hari ni tak pergi, kuliah suruh. Nampak tak? Macam tu. Tapi kalau kita duduk ajak dia pitang lain, dia kata pagi ni pitang lain. Ini dia lebih mirip kepada keduniaan, kepada kejahatan, kepada kelemahan. Ini jin ni. Tapi kita kena bawa dia mari. Dia lah di antara wasilah, nampak tak? Wakil yang menerima bujukan, rayuan, godaan iblis, syaitan, nampak tak? Jadi iblis akan guna dia lah. Dia ni adalah wakil lah daripada diri kita, Tapi dia ni perlu ada. Dia ni macam api lah, Semua perkara kita perlu api kan. Seperti ais kita pun kita perlu api, Kalau tidak, tak boleh dia ais. Itu persoalan dia. Jadi makan itulah kita diberikan Allah Ta'ala makhluk ni untuk memberikan kesihatan, kekuatan kepada kita, kepada jalan-jalan yang soleh. Jadi tuan-tuan mari pagi ni, hadirin hadirat yang mari pagi ini dirangsang, dibawa, diruntun oleh nafsu amarah. Nafsu amarah ini dia ada pintu tu telah dimasuki. Nampak tak? Oleh nafsu amarah tadi telah buka pintu dia, maka jin yang ada dengan kita tadi ini menggalakkan kita pergi mengaji. Itu kita mari dengan nafsu amarah. Dia nafsu amarah menjadi elok . Jadi kita kena bentuk dia. Jadi kata nafsu amarah tu tak betul. Dia paling penting. Tapi kalau kita duduk latih dia nafsu amarah ni kepada jalan-jalan yang ma'ruf, jalan yang baik, dia akan lonjak kepada lawamah. Lawamah ni lebih kepada menyesal. Kan pepatah mengatakan menyesal dahulu pendapatan. Menyesal. Jadi kita kena menyesal dulu. Lepas menyesal, kita selalu menyesal awal
semuanya berhasil dengan baik. Dah masuk waktu biar aku sembahyang. Saat ni tak sempat aku mati. Nampak tak? Jadi orang tak sembahyang pula dah, ya. Ya. Sebab tu dia kata tadi ni orang yang ambil wuduk nak tidur ambil wuduk. Walaupun kita tak sembahyang, ambil wuduk sebab wuduk tu kepentingan untuk sembahyang. Wuduk ni Tuhan bagi kita wuduk ni untuk sembahyang. Idza qumtum ila salat, bila kamu dak berdiri sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Jadi wuduk ni dia punya main tujuan dia paling penting adalah untuk sembahyang. Tapi bila kita tak sembahyang, kita ambil wuduk juga. Sebab tu dia kata bila orang ambil wuduk, dengan sendirinya dia terarah kepada boleh sembahyang. Nampak tak? Memujuruh kepada sembahyang seolah-olah orang yang bersembahyang. Jadi orang yang mati dalam keadaan ada wuduk, Jibril akan turun meraihkan. Nampak tak jenazah dia? Paling penting ya? Ada hadis tu, ya. Barang siapa ada wuduk, mati dalam wuduk, maka bila dia mangkat, dia mati, Jibril akan turun meraihkan jenazah dia. Sama-sama meraihkan jenazah dia sampai simpan di liang kubur. Nampak tak? Kelebihan wuduk, tak pernah dengar, ya. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih Rasulullah, ya. Yang mana tadi ini kita digalakkan kerana wuduk itu menjurus kepada sembahyang. Walaupun dia tak sembahyang, dia dah habis sembahyang, nak tidur, kita ada niat dah nak bangun tahajud, betul tak? Jadi wuduk itu seolah-olah kita bersembahyang. Maka itu orang yang mati dalam wuduk seolah-olah mati dalam sembahyang. Itu kerana Jibril turun meraihkan. Lebih kan? Itu satu di antara kebaikan kita lihat. Dan yang keempat, masuk kepada hawa. Busuk ini biasanya kumat kamit apabila kita mengeram lidah kita berkata-kata. Yang ini apabila kita banyak berkata-kata tanpa bermanfaat dan tak ada batas, maka keluarlah hawa menggoda kita untuk lebih leluasa kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kerana itu lawannya dan kita harus lebih banyak diam, tidak bercakap apabila tidak ada manfaat. Jadi tiga lah. Kalau tengok syaitan, jaga perut, nafsu, jaga tidur, hawa, jaga mulut. Tiga lah. Faham Ingat dapat jamiah rawatan. Syaitan, kita nak supaya kita terhindar daripada syaitan, gangguan syaitan. Apa juga unsur syaitan? Jaga perut, makan. Nafsu, jaga tidur. Tidur kita tu mestilah seimbang dengan kena syarak. Hawa kita buat hawa ni dia penjana kepada nafsu, ya. Wa amma man khafa maqam rabbih, katakan wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang yang menahan runtunan hawa, nampak, baginya syurga jannatul ma'wa. Ya. Sebab hawa inilah yang akan merangsangkan dua perkara. Dia merangsangkan nafsu, dia merangsangkan syahwat. Rosak akal, habis. Akal dah tidak berfungsi. Perdana Menteri kalau dah lemah, kerajaan jatuh. Dia tak? Akal tu Perdana Menteri. Perdana Menteri jantung tu raja. Kalau dah syahwat nafsu dah naik, hawa ni kita umpamakan macam jabatan hasil dalam negeri. Nampak tak? Pemungut cukai tak ada hasil, habis ya. Nampak tak? Jadi hawa ni macam jabatan hasil. Hawa penting kena jaga dia, ya. Tu ya. Nafsu ni seolah-olah macam kawalan keselamatan tenteranya, polisnya. Nampak? Itu masuk. Itu kena jaga tu. Jadi bila dua benda ni elok, bersih, kerajaan kita berjalan dengan baik, ya. Perdana Menteri pun bagus. Itu paling penting lah. Jadi insyaAllah hari ini kita lanjut sikit lah, kan? Jadi kita sampai ke situ, insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 64 perkara yang keempat, ya, insyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.